Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Solat Suci bersama kaunselor pada hari ini. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan sepanjang tempoh kawalan pergerakan sekarang ini. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan topik ibu, ayah dambaan anak. Kepada ibu ayah di luar sana, mungkin apa yang saya akan kongsikan ini nanti akan memberi satu kesan ataupun memberi satu impak kepada diri anda, dan saya harap kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan saya kongsikan nanti, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, umumnya kita mengetahui bahawa anak itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jalankan tanggungjawab kita mendidik mereka seadanya, mengikut kemampuan kita. Kita berikan keperluan pendidikan, keperluan material, dan sebagainya. Tetapi daripada pengalaman saya mengendalikan sesi-sesi kaunseling bersama ibu bapa ataupun anak-anak, ada satu keperluan yang kadang-kala ibu bapa terlupa untuk memberi yang satu. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah keperluan psikologi. Keperluan psikologi ni sebenarnya luas maksudnya, ya. Dia meliputi keperluan emosi anak itu, keperluan mentalnya, right, dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita happy, ataupun gembira hidup bersama dengan kita sebagai sebuah keluarga, kerana mereka ada ni keperluan nanti dia dah dapat keperluan material, pendidikan dan sebagainya, mendapat kewangan lagi dan sebagainya. Tetapi dari segi keperluan psikologi itu, mereka ada di kalangan anak-anak kita ni yang kurang dapat keperluan psikologi daripada ibu bapa. Jadi inilah rahsianya bagaimana untuk kita pastikan supaya anak kita itu merasa seronok bila berada dalam keluarga, berasa seronok bila berinteraksi dengan kita sebagai ibu bapa mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsikan 6 perkara yang mana dengan 6 perkara ini, jika ada dalam diri kita, insya-Allah anak kita akan rasa seronok, akan rasa lebih dihargai dan akan rasa lebih disayangi oleh kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang perlu ada dalam diri kita ialah menerima tanpa syarat. Penting kriteria ini kerana ada juga di kalangan ibu bapa yang memilih untuk menyayangi anak. Contohnya dia sayang anak yang kedua je, anak yang pertama, yang ketiga sayang sikit-sikit je. So elakkanlah tuan-tuan dan puan-puan daripada memiliki sikap ini. Kenapa menerima tanpa syarat ini penting? Dah namanya pun menerima tanpa bersyarat. Maksudnya walau apa pun keadaan anak itu, cantik ke tidak, pandai ke tak pandai ke, normal ke cacat ke ataupun sebagainya, dia adalah anak kita. Dia adalah anugerah yang Allah telah berikan kepada kita, macam saya cakap tadi, untuk kita didik dia, untuk kita jalankan tanggungjawab kita, mendidiknya sehingga menjadi seorang insan yang baik, insan yang sempurna. Jadi itu pentingnya kita terima dia tanpa syarat. So situasi ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan memberi kesan psikologi yang sangat mendalam kepada emosi, mental dan tingkah laku anak-anak yang dikebelakangkan ini tadi. Yang kedua, perkara yang saya nak kongsikan ialah jadilah seorang ibu bapa yang mendengar dengan hati. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada di antara ibu bapa yang mendengar sahaja. Mendengar biasa saja, mendengar dengan telinga, seperti fitrahnya kita mendengar dengan telinga, dan tetapi tidak mendengar dengan hati. Dia ada beza, mendengar dengan telinga tu yang biasa tu, dan mendengar dengan hati. Mendengar dengan hati ni bermakna kita meletakkan seluruh simpati dan empati kita terhadap apa juga yang anak kita kongsikan dengan kita. Sebagai satu contoh, biasa tak berlaku situasi ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak sekolah rendah, misal kata, alright, balik sahaja daripada sekolah, sampai saja di rumah ataupun kadang-kadang dalam kereta lagi, anak-anak ni tak sabar-sabar nak kongsikan apa yang dilakukannya di sekolah, dengan kawan-kawan, makan di kantin, berinteraksi dengan cikgu, apa yang dia belajar, apa yang dia buat sehari-harian di sekolah.
tak sabar-sabar dia nak bercerita dengan kita, berkongsi apa yang dia alami sehari-hari di sekolah dengan kita. Betul tak? Kan? So dia punya excited tu lebih sikit. Okay? Tetapi kita sebagai ibu bapa, dalam keadaan ini kita perlu memberikan masa kita, luangkan tenaga kita, luangkan telinga kita untuk mendengar apa yang anak kita nak kongsikan. Okey, mungkin ada dalam kisah yang dikongsikan tu memberi kesan kepada emosi. Contohnya dia cerita tentang dia bermain dengan kawan, tiba-tiba jatuh, kawan ejek contohnya, dan dia rasa sedih, dia rasa seperti diperkecilkan oleh kawan. Itu poin utama yang penting untuk kita dengar dan kita amati, serta kita kena proseskan tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bila anak kongsikan sesuatu yang memberi kesan kepada emosi dia, kita perlu fokus kepada poin tersebut. Okey, sebagai contoh kita tanya, okey, kenapa abang? Okey, kawan cakap apa tadi? Kawan ejek macam mana? Abang rasa macam mana? Kita perlu proseskan tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kerana apa? Kerana jika kita sebagai ibu bapa tidak fokus kepada poin utama tu tadi, kita tidak proseskan emosinya tu tadi, ya, dia akan terus berada dalam keadaan sedih, kecil hati, esteem diri rendah dan sebagainya. Kesannya esok pagi mungkin dia tak nak pergi ke sekolah. Okey, kesannya esok pagi mungkin dia susah nak turun daripada kereta bila dah sampai depan sekolah, misal katanya macam tu, kan? Okey, jadi penting untuk kita mendengar dengan hati, ya tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang ada anak remaja pula sebagai contoh, okey, tak kisahlah kan duduk di asrama ke ataupun tak duduk asrama ke, kan, okey, balik saja daripada sekolah, mungkin banyak perkara yang nak dikongsikan. Anak remaja dengan anak sekolah rendah ni lain pula ceritanya. Okey, mungkin sebagai contoh dia dapat markah ujian, kan, markahnya rendah sedikit daripada ujian sebelum ni. Jadi dia rasa sangat kecewa, sangat sedih, terus menyalahkan diri sendiri, okey, dan sebagainya. So inilah peranan kita sebagai ibu bapa untuk teroka, okey, untuk teroka masalah dan perasaan anak terhadap apa situasi yang dilaluinya sehari-harian. Tidak kira lah sama ada di sekolah atau di tempat tuition atau di mana-mana sahaja. Okey, perkara yang ketiga saya nak yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat ialah berikanlah penghargaan kepada anak-anak kita. Ini perkara yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Dalam zaman media sosial sekarang ini kan berleluasa, handphone di tangan, internet pun di tangan. Okey, sangat sukar untuk kita kadang-kadang untuk mengucapkan penghargaan kepada anak kita secara verbal. Kadang-kadang penghargaan tu kita main SMS je ataupun WhatsApp je pada anak kita. Kan? So kita menggunakan media sosial. Ada juga ibu bapa yang mengucapkan penghargaan dalam Facebook. Okey, ataupun dalam WhatsApp status. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Tidak ada komunikasi lagi antara ibu bapa dengan anak-anak. Ini adalah satu cara yang pada saya perlu dielakkan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Anak-anak ini sangat perlukan interaksi daripada kita sebagai ibu bapa mereka. Ini akan mengeratkan hubungan anak dan kita. Jadi berikanlah pujian kepada anak-anak, ucapkanlah terima kasih kepada mereka, berikanlah kata tahniah kepada mereka atas apa juga pencapaian yang mereka telah capai. Tetapi jangan memilih untuk anda mengucapkan terima kasih ataupun tahniah tadi. Pernah ada satu kisah, ya. Kisah ini kisah benar. Ada seorang kawan saya, ya. Dia hanya akan memberikan pujian ataupun hadiah ataupun celebrate, ya, pencapaian peperiksaan anaknya jika anaknya dapat nombor 1 sahaja. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, apakah perasaan anak itu? Bagaimanakah dia merasakan bahawa dia telah struggle, study dan mendapat keputusan yang bagus, tetapi dia hanya dapat tempat kedua even, dan ibu bapanya tidak mengucapkan satu pun perkataan tahniah kepadanya. Kan, jadi betapa remuknya perasaan anak ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini berubahlah. Berikanlah penghargaan kepada anak kita, berikanlah pujian kepada mereka. Okey, hargailah perasaan mereka, hargailah pandangan mereka juga, ya. Perkara yang keempat yang boleh juga tuan-tuan lakukan ialah menegurlah dengan rasional kepada anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini dalam proses pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan, they are growing up. Alright, tak kira lah sama ada anak kita di peringkat tadika ke, sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti, even kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak yang sedang bekerja,
they are growing up. Okey, mereka belajar daripada kehidupan. Sudah tentu mereka ada melakukan kesilapan dan kesalahan yang kadang-kadang mereka tidak sedar. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita tidak boleh terasa hati kepada anak kita. Okey, pada waktu tertentu, dengan emosi kita yang stabil, fikiran yang rasional, kita perlu tegur anak kita ini tadi. Kita perlu memberi nasihat kepada mereka dengan baik. Okey, elakkan daripada marah, elakkan daripada berkasar, elakkan daripada meninggikan suara. Kita lakukan bila kita berada dalam keadaan yang emosi kita sangat marah, emosi terbakar orang kata kan. Okey, jadi be relax, be cool, cari masa yang sesuai. Okey, tenangkan diri, tegurlah anak secara rasional. Anak kita ini perlukan nasihat daripada kita sebagai orang tua. Alright, kita tidak boleh menyisihkan anak kita. Kita tidak boleh membiarkan anak kita. Anak kita ini sangat memerlukan panduan dan dorongan daripada kita juga. Okey, ada di antara anak-anak yang melakukan kesalahan tetapi dia tidak sedar benda itu salah. So, sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, kita yang perlu menunjuk ajar anak kita. Okey, supaya mereka berbalik berada di landasan yang betul. InsyaAllah. Cubalah kita lakukan ini. Perkara yang kelima yang penting juga ialah memberi sokongan kepada anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak kiralah sama ada anak kita memerlukan sokongan dari segi moral support, kata-kata hikmat dan sebagainya, kan, kata-kata perangsang, alright, ataupun mereka memerlukan sokongan kewangan, okey, sokongan dari segi tenaga, okey, dan sebagainya. Alright, banyak bentuk sokongan yang anak-anak kita perlukan daripada kita. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam kehidupan ini, kita sebagai ibu bapa, kita yang melahirkan mereka. Dan dalam kehidupan ini, kita yang makan dalam garam dulu daripada mereka, istilahnya waktu tua selalu cakap begitu kan. Okey, jadi dah tentulah anak kita ini ada kalanya mereka hilang semangat dalam belajar ke, dalam kerja ke, tak kisahlah apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sangat memerlukan dorongan daripada kita. Kata-kata nasihat kita, kata-kata perangsang kita selalunya menjadi satu semangat yang berkobar-kobar kepada anak kita biasanya. Okey, dan akhir sekali, apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan ialah wujudkanlah sifat sebagai seorang kawan kepada anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sangat penting, terutama kepada anak remaja, terutama kepada anak remaja. Kerana apa? Kerana anak-anak kita ini mempunyai kawan yang ramai di luar sana. Okey, mereka ada kawan-kawan, ada klik mereka di sekolah. Jadi cuba kita fikir, cuba kita renung sejenak. Apakah keistimewaan yang ada pada kawan-kawan anak kita ini? Okey, mereka mengelarkan kawan mereka BFF. Ada setengah anak-anak kita ni yang ada nama kumpulan lagi kan, BFF mereka tu kan. Sampai kita pun hairan apalah gunanya nama kumpulan tersebut. Tapi kita tidak boleh menyangkal situasi itu, tuan-tuan dan puan-puan, kerana itulah peredaran zaman. Zaman ini anak-anak kita ada BFF-nya tersendiri dan ada nama kumpulan pula BFF-nya itu kan. Jadi cuba kita fikir lagi, apakah kriteria yang ada pada seorang kawan kepada anak kita itu, apakah kriterianya? Okey, mungkin kawan-kawan anak kita itu mudah mendengar apa yang nak diluahkan oleh anak kita kan. Maknanya dia ada sifat mendengar tadi kan. Okey, dia faham anak kita ni, dia faham sikap anak kita macam mana dan sebagainya. Okey, selalu memberi perhatian kepada anak-anak kita kan. Apa lagi, mungkin tahu kegemaran anak kita dan sebagainya, tapi kita mungkin tak tahu. Itulah kegagalan kita sebagai seorang ibu bapa. Jadi kita perlu ada kriteria sebagai seorang kawan kepada anak kita. Apa dia? Yang tadi itulah bersifat understanding, cuba tahu kegemaran anak kita, apa dia sikap anak kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita kata kita tahu, tapi sebenarnya kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni adalah fakta, kerana pengalaman saya mengenalikan sesi kaunseling bersama ibu bapa dan anak-anak di luar sana. Perkara-perkara ini ramai yang ibu bapa yang terlepas pandang. Mereka merasakan bahawa semua dah bagi dah dekat anak ni, apa lagi yang dia nak kan. Okey, tapi di pihak anak pula, okey, memang semua dia dah dapat, tapi satu ni dia tak dapat. Okey, iaitu keperluan psikologi tadi kan. Keperluan psikologi ni sebenarnya dia lebih berhubung dengan emosi dan fikiran. Alright, apabila tercalalah emosi anak itu, so fikiran dia pun akan merasakan bahawa aku ni anak yang tak disayangi oleh ibu bapa aku,
aku tak disukai oleh ibu bapa aku. Okey, ibu bapa aku ni ada favoritism, suka anak, suka kakak aja, suka adik saja, suka abang saja, misal katanya macam tu kan. Okey, jadi elakkanlah kawasan perempuan daripada melakukan tingkah laku negatif terhadap anak kita. Okey, sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengharapkan anda mendapat manfaat terbaik, okey, daripada apa yang saya kongsikan tadi, ya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu datang daripada diri saya sebagai insan biasa. Stay safe, stay at home dan kita jaga kita, insya-Allah.